Jadi kepada anda yang baru saja tiba di litar ini, selamat datang saya ucapkan untuk kita menyaksikan perlombaan terakhir yang akan berlangsung sebentar saja lagi, iaitu perlombaan terakhir bagi perlombaan pusingan yang kedua, edisi yang pertama Selangor Motoris 2012. Bermula di petak yang kedua. Baiklah. 20 lap akan diharungi oleh seramai 20 orang pelumba. Dan pastinya tumpuan kita terarah kepada kedudukan dua pelumba di depan. Selekoh yang pertama ini akan menentukan siapakah yang berjaya untuk memimpin perlombaan Marco Simoncelli Cup pusingan yang kedua. Okey, baik, sudah bersih 20 orang pelumba menuju ke selekoh yang pertama itu dah. Baru saja melepaskan. Kita tengok siapakah yang berjaya melepaskan hold shot di selekoh yang pertama. Itu dia Muhammad Adib Rosli berjaya melepaskan hold shot ataupun Tengku Amirul Hafiruddin Tengku Hanafi. Saingan yang cukup sengit sekarang ini. 20 orang pelumba mereka di selekoh yang ke-6. Untuk masuk di selekoh yang ke-7 selepas ini. Selekoh ke-6, selekoh ke kanan dan kemudian selekoh 7, selekoh ke kiri. Kita perhatikan saingan sengit 20 orang pelumba. Mereka kini sampai di selekoh yang ke-8. Dan ini dia selekoh yang 9, selekoh yang ke-10, selekoh ke-11 yang terakhir. Laluan lurus. Siapakah yang berada di depan? Kita perhatikan. Itu dia yang berada di depan. Tengku Amir Hafiruddin, Adib Rosli, Ramdan Rosli tempat yang ketiga. Satu kedudukan yang cukup mengejutkan. Tengku Amirul Hafiruddin, dia bermula di petak yang ketiga, tetapi kita perhatikan di selekoh yang ke-6 ada adegan pintas memintas. Apakah kedudukan berubah di tempat yang pertama? Pelumba kini berada di selekoh yang ke-7 dan mereka menghampiri selekoh ke kanan, selekoh yang ke-8. Apakah kedudukannya berubah? Ini selekoh ketiga terakhir di selekoh yang ke-10. Dan kita perhatikan siapa pula yang berada di hadapan sekarang ini. Mereka menyaksikan permulaan. Itu dia Tengku Amirul Hafiruddin. Ramdan Mat Rosli berjaya melintas kedudukan Adib Rosli. Itu perlombaan yang cukup menarik untuk kita saksikan hari ini. Perlombaan akhir Piala Marco Simoncelli. Masih lagi kekal berada di hadapan Tengku Amirul Hafiruddin Tengku Hanafi. Tetapi kita perhatikan Adib dan juga Ramdan di belakangnya. Begitu hampir sekarang ini mereka di selekoh, masuk selekoh yang ke-9 dan 10. Dan seterusnya menuju ke laluan lurus sekarang ini. Tengku masih lagi berada di hadapan. Diikuti di belakangnya oleh Ramdan Mat Rosli. Kedudukan masih lagi belum berubah. Di tempat yang keempat pula ialah Muhammad Imran Zulkafli.
Imran Zulkifli tempat yang keempat, Firdaus Musa di tempat yang kelima. Tetapi sangat sengit nampaknya perebutan tempat yang pertama sekarang ini di antara 3 orang pelumba. Masih belum ada perubahan. Mereka di selekoh yang ke-8 sekarang ini. Masuk 3 selekoh yang terakhir, selekoh 9, 10 dan juga selekoh yang ke-11. Semakin hampir pula nampaknya. Tetapi Tengku Amirul Hafiruddin masih lagi terus kekal bertahan. Kita perhatikan kedudukan masih belum lagi berubah sekarang ini. Apakah dia mampu bertahan? Kita perhatikan Ramdan semakin menghampiri kedudukan Tengku Amirul Hafiruddin. Ini adalah perlumbaan kategori perdana, kategori Marco Simoncelli Cup. Kita perhatikan 3 pelumba di depan ini bersaing sengit nampaknya. Tengku Amirul masih lagi berada di hadapan. Ramdan Mat Rosli tempat yang kedua, Adib Rosli di tempat yang ketiga sekarang ini. Kedudukan tidak pun berubah. Tetapi perhatikan kedudukan mereka begitu hampir antara satu dengan lain. Mereka menuju ke selekoh yang sedikit terbawas nampaknya Ramdan Mat Rosli. Tetapi beliau berjaya mengawal motosikalnya. Terus mengekori dapat. Saya pasti peluang terbaik. Ramdan Mat Rosli hampir meminta kedudukan Tengku Amirul. Mereka kini di selekoh yang ke-6. Apakah yang mampu dilakukan oleh Ramdan Mat Rosli? Dia semakin menghampiri kedudukan Tengku Amirul. Menuju ke selekoh yang ke-8. Kedudukan tidak berubah nampaknya. Masih lagi terus kekal berada di hadapan. Kita perhatikan skill terbaik tunggangan yang ditunjukkan oleh 3 pelumba di depan ini. Tengku Amirul, Muhammad Ramdan dan juga Adib Rosli. Satu aksi yang cukup menarik di depan ini. Itu dia Tengku Amirul terus dikejar oleh Ramdan Mat Rosli. Selekoh 3, 4 dan selekoh 5 selekoh laju. Ramdan Mat Rosli berjaya memintas Tengku Amirul. Ramdan kini berada di tempat yang pertama. Berjaya memintas Tengku Amirul. Ramdan Mat Rosli di tempat yang pertama sekarang ini. Dia memintas Tengku Amirul di selekoh yang ke-6 tadi. Kedudukan pertama sudah pun berubah. Ramdan Mat Rosli di depan. Di belakangnya Tengku Amirul. Tetapi kedudukannya masih belum lagi selamat menuju selekoh yang pertama. Itu dia Ramdan Mat Rosli menunjukkan kehebatannya untuk memimpin perlombaan perdana kategori Marco Simoncelli Cup. Ini Ramdan cuba menjarakkan kedudukannya. Kita lihat sekarang ini persaingan antara Adib dan juga Tengku Amirul. Adib di tempat yang ketiga. Dia juga cuba untuk mencari ruang bagi memintas kedudukan Tengku Amirul Hafiruddin. Bagaimana sekarang ini? Itu dia Ramdan Mat Rosli terus berada di hadapan. Aksi tunggangan yang cukup memikat. Kepantasan yang sememangnya menjadi senjata utama bagi Ramdan Mat Rosli untuk menjarakkan kedudukannya sekarang ini. Nampaknya kesemua 20 orang pelumba masih lagi berada di atas lintar perlumbaan sekarang ini untuk mereka bersaing mencari kejuaraan untuk merebut siapakah juara Marco Simoncelli Cup pusingan yang kedua di lintar kelas speedway ini. Itu dia Ramdan Mat Rosli melintasi permulaan sekarang ini menuju ke selekoh yang pertama. Ramdan Mat Rosli dia perlu lebih berhati-hati menuju ke selekoh yang pertama. Ini dia Ramdan Mat Rosli, motosikal nombor 26. Kedudukan sudah pun berubah sebenarnya. Ramdan
ataupun Adib Rosli kini berada di tempat yang kedua. Tengku Amirul Arifudin berada di tempat yang ketiga pula. Sambil itu ada pelumba back markers. Mereka sudah pun berjaya memintas back markers sebenarnya. Ramdan Mat Rosli diikuti oleh Adib Rosli dan Tengku Amirul Arifudin Tengku Hanafi di tempat yang ketiga. Sudah back markers lalu mereka laluan. Kalau mengikutkan kepada jentera Adib dan juga Tengku Amirul adalah merupakan rakan sepasukan dan kini mereka berada di tangga yang kedudukan tempat yang kedua dan tempat yang ketiga. Kita lihat bagaimana aksi tunggangan yang cukup menarik. Bagaimana pula kedudukan di tempat yang keempat. Oh, 3 pelumba sudah pun terkeluar daripada saingan. Aziz Hussein, Muhammad Zafran dan juga Muhammad Irfan sudah pun terkeluar daripada saingan. Jadi kini tinggallah 17 orang pelumba dengan Muhammad Ramdan Mat Rosli terus berada di hadapan sekarang ini untuk memimpin perlombaan akhir bagi perlombaan Piala Marco Simoncelli. Kita dah lihat siapakah yang berada di tangga yang keempat. Kedudukan tangga yang keempat Muhammad Imran Zulkafli, Muhammad Firdaus Musa tempat yang kelima, Suhaizat di tempat yang keenam. Itulah kedudukan 6 pelumba di hadapan dengan Muhammad Ramdan Mat Rosli yang bermula di petak yang pertama. Kini berada di hadapan untuk memimpin perlombaan perdana ini. Ini dia. Nampaknya Tengku Amirul sudah pun agak sedikit ke belakang. Dan persaingan sengit sekarang ini di antara Adib dan juga Ramdan Mat Rosli. Adib dan Ramdan bersaing sengit untuk merebut kejuaraan. Tinggal 8 lap saja lagi. Oh, memang cukup pantas. Dalam masa beberapa minit saja mereka sudah pun menghabiskan 12 pusingan. Jadi ada tinggal 8 pusingan saja lagi untuk ditamatkan, untuk kita melihat siapakah yang akan didapat selaku juara Piala Marco Simoncelli. Ramdan Mat Rosli. Oh, apa saja jadi? Ramdan Mat Rosli membiarkan dia dipintas dan kemudian dia memintas semula kedudukan Adib Rosli. Itulah kehebatan yang ditunjukkan oleh Ramdan. Dia membenarkan Adib memintasnya dan kemudiannya dia memintas semula kedudukan Adib Rosli dan kini masih lagi terus kekal berada di tempat yang pertama. Tetapi kita perhatikan pada sekarang ini mereka di selekoh yang ke-8 menuju selekoh 9. Kedudukan Adib semakin hampir di belakang Ramdan Mat Rosli. Mereka menuju ke selekoh yang pertama. Kita lihat bagaimana persaingan antara dua pelumba ini. Mampukah Adib Mat Rosli memintas kedudukan Ramdan? Perlombaan memang cukup sengit. Perlombaan perdana ini di antara dua pelumba di hadapan, termasuk Tengku Amirul Arifudin di tempat yang ketiga. Nampaknya pelumba yang keempat berada agak jauh di belakang Tengku Amirul. Kira-kira 11.899 saat ketinggalan daripada pendahulu. Itu jarak yang cukup jauh nampaknya. Ini dia Ramdan Mat Rosli bersaing dengan Adib. Mereka sekarang ini mempunyai harapan untuk menangis perlombaan. Kita perhatikan Adib. Adib menuju ke selekoh yang pertama. Bagaimana Adib dari sebelah dalam? Dia berjaya memintas kedudukan Ramdan Mat Rosli. Satu taktik. Nampaknya Tengku Amirul pula yang menggunakan kesempatan ini untuk memintas kedudukan dua pelumba di hadapannya. Tengku Amirul memintas dua pelumba, Ramdan dan juga Adib Rosli.
Tetapi apakah dia mampu bertahan sekarang ini? Kita perhatikan Tengku Amirul Harifuddin di tempat yang pertama. Di belakangnya Adib Rosli. Ramdan Mat Rosli berada di tempat yang ketiga. Satu kedudukan yang tidak disangka-sangka untuk Ramdan. Saya pasti kesilapan tadi dilakukan oleh Adib sehingga membuka ruang untuk dia dipintas oleh Tengku Amirul. Tengku Amirul di depan sekarang ini. Ramdan dan juga itu dia Ramdan. Ramdan memintas kedudukan Adib Rosli. Jadi Ramdan di tempat yang kedua pula sekarang ini. Cukup sengit perebutan tempat pertama, kedua dan ketiga. Kita perhatikan masih lagi berada di hadapan Tengku Amirul Harifuddin. Dengan tinggal hanya 4 lap saja lagi, mampukah Muhammad Adib Rosli untuk terus kekal berada di hadapan? Berada dia sudah beberapa kali dipintas tadi. Ketika Ramdan pula di tempat yang pertama. Ramdan Mat Rosli berjaya memintas kedudukan Tengku Amirul. Sampai itu kita perhatikan ada pelumba yang terbabas di selekoh yang ke-9 ini. Tidak dapat meneruskan perlumbaan. Perlombaan yang cukup sengit sekarang ini. Kedudukan di depan yang pertama Ramdan Mat Rosli. Diikuti belakangnya Muhammad Adib Rosli. Saya hampir terlepas pandang. Adib Rosli sebenarnya terbabas di selekoh yang ke-9. Jari motosikal 78. Adib Rosli tidak lagi berada di atas Blitar. Jadi harapannya untuk mengekalkan kejuaraan terpadam, berkubur untuk Muhammad Adib Rosli. Jadi sekali persaingan tinggallah di antara Ramdan Mat Rosli dan juga Tengku Amirul Harifuddin. Kita lihat bagaimana, tinggal 2 lap saja lagi. Masih terus berada di hadapan Ramdan Mat Rosli. Dia perlu mengekalkan momentum untuk terus berada di hadapan. Itu dia mereka di selekoh yang ke-9, 10 dan selekoh yang ke-11. Mereka masuk sekarang ini di lap yang terakhir. Lap yang terakhir. Lap yang ke-20 untuk Ramdan Mat Rosli. Dinobatkan selaku juara Marco Simoncelli Cup. Ramdan Mat Rosli terus pada depan menuju selekoh yang ke-6 sekarang ini. Dia perlu lebih berhati-hati kerana tekanan terus diberikan oleh pelumba di belakangnya. Tengku Amirul Harifuddin, Tengku Hanafi. Baiklah, tinggal lebih kurang 4 selekoh saja lagi. Ini selekoh yang ke-4, selekoh yang ke-8, selekoh yang ke-9 untuk Ramdan Mat Rosli. Tinggal 1 selekoh saja lagi. Ramdan Mat Rosli menuju ke garisan penamat. Itu dia Ramdan Mat Rosli. Satu gaya tunggangan yang cukup meyakinkan. Tahniah, ini dia juara baru Marco Simoncelli Cup, Ramdan Mat Rosli. Beliau meninggalkan Tengku Amirul di tempat yang kedua. Sementara tempat yang ketiga menjadi milik Muhammad Imran Zulkifli. Sayang sekali untuk Muhammad Adib Rosli yang terbabas di selekoh yang ke-9. Jadi tamatlah sudah saingan kategori perdana. Ramdan Mat Rosli, juara pusingan yang kedua Selangor Motor Race 2012 Piala Marco Simoncelli, meninggalkan Tengku Amirul Harifuddin, Tengku Hanafi selaku naib juara. Sementara Muhammad Imran Zulkifli muncul pemenang tempat yang ketiga. Jadi begitulah tamat saingan aksi yang terakhir hari ini dengan menyaksikan 6 orang pelumba
7 pelumba sebenarnya yang tidak dapat menamatkan perlumbaan. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pemenang-pemenang, dan selepas ini majlis penyampaian hadiah akan diadakan.